Hai semua, selamat datang ke kelas pendidikan seni visual untuk kelas peralihan. Okey, kali ini cikgu nak sambung lagi tajuk kita untuk bab 1, iaitu seni lukisan. Okey, sebelum ini kita dah belajar serba sedikit sehingga ke tajuk asas seni, iaitu bentuk jalinan. Okey, untuk kali ini, kelas kali ini kita akan sambung ke bermula dengan prinsip rekaan. Okey, untuk peralihan, prinsip rekaan dia hanya beri kepada 3 sahaja. Sedangkan prinsip rekaan untuk yang akan datang sebenarnya ada 7 prinsip rekaan. Tapi untuk peralihan dia hanya diberi 3 sahaja prinsip rekaan yang akan kita belajar. Okey, prinsip rekaan yang pertama adalah berkenaan dengan kesatuan. Apa maksud kesatuan? Okey, kita baca di sini apa yang ditulis. Prinsip kesatuan dalam lukisan merupakan gabungan idea atau tema yang sama bagi menunjukkan kesan yang menarik, indah dan teratur. Maksud kesatuan ni adalah gabungan idea atau tema yang sama. Okey, kalau tengok pada gambar ini adalah gambar wow. Okey, wow tradisional Malaysia. Apa maksud gabungan idea atau tema yang sama? Kalau kita tengok pada gambar wow ini ada corak-corak. Okey, tema-tema yang ada dekat sini adalah berasaskan kepada tema alam semula jadi, iaitu tumbuh-tumbuhan. Tema ini digabungkan, sama ada daun ataupun pokok, digabungkan menghasilkan corak. Itu maksud dia kesatuan. Okey, kepelbagaian. Yang kedua adalah kepelbagaian. Apa itu kepelbagaian? Kepelbagaian dalam lukisan dapat dihasilkan melalui penggunaan unsur seni seperti garisan, bentuk, jalinan, rupa dan warna yang pelbagai dalam sesuatu karya. Okey, kalau kesatuan itu adalah tema dalam kategori yang sama, tapi kepelbagaian dia adalah gabungan banyak benda yang lain lah, tak sama. Okey, kesatuan gabungan dari unsur yang sama, tapi kepelbagaian ini adalah gabungan benda yang tak sama. Okey, contoh yang ini dia bagi tahu ada unsur seni seperti garisan. Okey, ada bentuk, ada jalinan. Kalau tengok pada gambar perempuan ini, okey, ada garisan. Dekat mana garisan? Okey, lukisan muka dia. Okey, daripada dahi ke hidung ini, ke mulut ini adalah gabungan lukisan. Lepas tu dia punya shadow ini menghasilkan bentuk. Okey, menampakkan lukisan ini ada bentuk dekat leher dia ataupun kepala dia, menampakkan kesan lukisan itu, menampakkan bentuk kepala dia bulat ataupun leher dia menampakkan kesan bulat atau kesan 3D, 3 dimensi. Okey, dan seterusnya adalah imbangan. Imbangan, apa itu imbangan? Imbangan simetri adalah pembahagian yang sama antara kiri dan kanan atau atas dan bawah. Imbangan tidak simetri adalah pembahagian yang tidak sama di kedua-dua bahagian. Okey, dalam ini imbangan ini kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil balance. Okey, balance sama ada kiri ataupun kanan ataupun atas dan bawah. Okey, yang ini dia sudah bahagikan imbangan ini kepada 2. Okey, ayat yang atas ini dia bagi tahu imbangan itu ada, yang pertama adalah imbangan simetri dan yang kedua adalah imbangan tidak simetri. Imbangan simetri ini merujuk kepada pembahagian kiri, kanan ataupun atas dan bawah itu adalah sama. Kalau tengok pada gambar ini adalah gambar rama-rama. Okey, dia bahagikan sayap sebelah kiri dan sayap sebelah kanan adalah sama. Okey, kiri dan kanan ini adalah simetri, sama sama berat dia. Okey, kanan sebelah kiri sayap dia macam ini,
sebelah kanan pun sama, sayap dia macam ini. Okey, atas dia ada sesungut satu di sebelah kiri dan kanan pun ada satu sesungut di sebelah kiri. Okey, itu maksudnya imbangan simetri. Apa pula imbangan tidak simetri? Okey, imbangan tidak simetri ni maksudnya masih ada keseimbangan, okey, dari segi berat dia. Contoh sebelah sini ada, kiri ni lukisan, dia punya lukisan pun boleh katakan memakan ruang yang lebih kurang separuh lah daripada ruang sebelah kiri ni. Di sebelah kanan pun sama, okey, dia memakan ruang yang lebih kurang separuh, okey, daripada ruang yang ada di sebelah kanan. Tapi lukisan dia dari segi simetri dia tak ada, sebab okey, lukisan di sebelah kiri ni ada tangkai ni, cawan. Okey, dia cawan dan ada sudu, tapi di sebelah kanan dia tak ada. Okey, di sebelah kanan dia di sini ada sudu, tapi dia beratkan di bawah ini ada, kalau tak silap cikgu, gambar tak berapa jelas. Okey, dia ada macam daun lah dekat sini ataupun bunga. Okey, dekat bawah ni. Okey, sedang dari segi berat dia kita nampak seakan-akan sama berat. Okey, cuma dari sudut lukisan dia tidak simetri sebab tak sama. Tak macam gambar rama-rama ini. Ini adalah simetri. Okey, seterusnya. Okey, yang ini hari tu ada yang hantar, ada yang buat, ada yang tak buat. Okey, yang buat itu cikgu ucapkan tahniah kerana buat, sebab ini ada markah untuk PBD. Okey, ada markah, bukan saja-saja cikgu suruh buat. Yang tak buat itu terpaksa cikgu tak bagi markah lah. Kalau cikgu bagi markah, tak adil untuk pelajar yang buat. Okey, seterusnya ini adalah contoh eksplorasi seni. Kita tengok media lukisan. Apa itu media? Okey, media ni maksudnya alat apa yang kita boleh gunakan untuk menghasilkan lukisan. Okey, pada muka surat 9 ni dia ada bagi 3 jenis media yang boleh dihasilkan, yang boleh digunakan untuk menghasilkan lukisan. Yang pertama adalah pensel. Ini semua orang tahu apa dia pensel, tapi yang kita tak tahu sebenarnya pensel itu ada bermacam-macam kepekatan dia. Okey, ada bermacam-macam jenis kepekatan dia. Yang biasa kita gunakan adalah pensel 2B sahaja dekat sekolah, yang biasa kita gunakan, ataupun HB. Semakin tinggi nilai B dia, contoh 2B, dia lebih pekat daripada HB. Okey, lepas tu 4B. 4B lagi pekat daripada 2B. 6B lagi pekat daripada 4B, dan seterusnya. Semakin tinggi nilai dia, okay, semakin pekat, semakin hitam dia punya color dia. Okay, seterusnya adalah pen. Okay, pen boleh juga digunakan untuk menghasilkan lukisan. Okay, sebelum tu cikgu nak terangkan dulu. Okay, media-media untuk menghasilkan lukisan ini adalah dikategorikan sebagai media kering sahaja. Maksud media kering ini, dia bila kita gunakan, dia terus kering. Okay, kita tak perlu jemur dia dulu untuk bagi dia kering. Okay, kalau media yang kita jemur, kita perlu jemur dulu untuk bagi dia kering, itu adalah media basah. Okay, untuk lukisan dia mesti media kering. Macam pensel ini dia tak perlu gunakan air. Pen ini kenapa dikategorikan sebagai media kering? Sebab pen ini kita tak ambil masa yang lama untuk dia kering. Okay, bila kita tulis pada kertas, walaupun dia adalah dakwat, okay, dia ink, okay, tapi dalam masa hanya beberapa saat dia terus kering. Okay, kita tak perlu jemur macam watercolor ataupun oil color, oil painting. Okay, terdapat pelbagai jenis pen seperti pen kaligrafi, pen teknikal. Okay, pen teknikal ni biasanya pen yang mempunyai mata yang halus, pen marker dan sebagainya. Pen marker ni semua orang tahu, biasanya cikgu gunakan untuk tulis pada whiteboard ataupun pemena marker itu yang biasa awak tengok. Okay, perbezaan jenis pen akan memberikan kesan lorekan yang berbeza. Okay, setiap pen boleh memberikan kesan lorekan itu. Kalau kita lukis, dia punya tekstur dia
Setiap pen itu berbeza, tak akan sama. Kalau ballpen dia punya tekstur dia pada kertas lain. Kalau pen yang macam gel itu dia punya kesan dia, tekstur dia pada kertas tak sama dengan ballpen. Macam itu maksud dia. Okey, seterusnya adalah pensel warna. Ini semua orang tahu pensel warna. Okey, satu kotak pensel warna ada bermacam-macam warna yang kita boleh gunakan. Okey, media kering yang mempunyai pelbagai ton warna. Ini semua tahu, cikgu percaya semua orang tahu. Okey, ini adalah contoh 3 bahan asas untuk menghasilkan lukisan. Okey, seterusnya pada muka surat 10 ada lagi 2 media kering, iaitu yang pertama adalah arang. Okey, arang ini kalau yang tak tahu, arang ini kalau English kita panggil charcoal. Okey, charcoal. Okey. Biasanya kalau kita nak buat sate ke, nak bakar ayam ke, kita gunakan arang untuk bakar ayam itu. Tapi dalam lukisan, arang itu juga boleh digunakan untuk melukis, untuk menghasilkan lukisan. Okey, arang yang digunakan untuk melukis akan menghasilkan kesan yang lebih gelap. Okey, maksud dia berbanding dengan pensel. Pensel itu pun sebenarnya adalah salah satu daripada arang juga. Okey, cuma dia lebih kepada macam karbon lah. Okey, cuma yang arang ini sifat dia mudah patah. Okey, berbanding dengan pensel, dia punya mata dia lebih kuat. Okey, tapi arang ini dia lebih gelap kesan dia berbanding dengan pensel. Okey, seterusnya adalah pastel. Okey, pastel ada 2 jenis pastel. Yang pertama adalah oil pastel dan yang kedua adalah soft pastel. Okey, oil pastel ni biasanya kita panggil sebagai crayon. Okey, oil pastel itu macam crayon lah. Itu crayon itu adalah kategori oil pastel. Okey, dia tak mudah patah. Okey, berbanding dengan ini bawah ini adalah soft pastel. Okey, soft pastel ni sifat dia kalau kita pegang dia macam kita boleh rasa dekat tangan kita itu macam ada tepung-tepung sikit lah. Okey, ada macam tepung sikit. Dia macam bedak pun ada. Okey, sebab sifat dia lembut. Okey, dia tak sama macam oil pastel. Okey, dia lebih keras. Yang soft pastel ini dia lembut. Okey, seterusnya pada muka surat 11 ini adalah teknik-teknik lukisan. Dia ada bagi tahu beberapa teknik lukisan. Ada 4 teknik lukisan pada muka surat 11 ini. Okey, terdapat beberapa teknik yang boleh digunakan dalam menghasilkan sesuatu lukisan. Okey, yang pertama adalah teknik garisan selari. Apa dia maksudnya garisan selari? Okey, kalau kita tengok pada gambar yang pertama ini, dia punya garisan tak ada cross. Faham tak? Okey, setiap garisan ini maksud selari dia sama. Okey, daripada atas ke bawah melengkung, ini pun sama. Dia sama, dia ikut. Okey, semua sama. Okey, dekat atas ini pun sama. Okey, ini maksud garisan selari. Dia tak ada cross antara satu sama lain. Okey, yang kedua adalah teknik silam pangkah. Okey, teknik silam pangkah. Ini silam pangkah kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil teknik cross hatching. Okey, kalau kita boleh nampak berbanding dengan garisan selari, okey, garisan dia nampak teratur, tapi teknik silam pangkah ini kita boleh nampak antara satu sama lain dia cross. Okey, ada yang cross. Okey. Okay, teknik silam pangkah ini boleh menghasilkan kesan yang lebih gelap. Senang untuk kita lukis lah, untuk menghasilkan ton lukisan. Okey, seterusnya adalah teknik gosokan. Okey, teknik gosokan ini biasanya bila kita dah buat macam silam pangkah ini, okey, kita akan gunakan sama ada kita punya jari ataupun kita guna tisu untuk gosok. Okey, supaya kesan lukisan itu nampak lebih lembut. Okey, smooth. Kita panggil macam lukisan itu nampak smooth lah. Okey, berbanding silam pangkah ini tanpa gosokan, kita nampak garisan dia agak kasar. Okey, kalau dah digosok, okey, kita nampak smooth dia punya. Okey, daripada gelap ke cerah, nampak smooth dari pertukaran cahaya itu.
Seterusnya adalah teknik titik. Okey, teknik titik ini agak sukar untuk kita buat kecuali dengan adanya latihan yang kerap lah. Okey, sebab kita kena tentukan tempat yang gelap. Di mana tempat yang gelap kita kena banyak guna titik. Okey, lagi gelap tempat itu, lagi banyak titik yang perlu kita buat. Kita kena buat dot itu. Okay, tempat yang cerah, kita kurangkan titik dia ataupun kita jarakkan dia punya kedudukan titik dia. Antara satu titik ke titik yang lain itu dia tak dekat. Okey, kita jauh-jauhkan. Okey, tapi tempat yang gelap kita banyakkan, kita rapatkan dia punya titik dia. Okey, ini adalah teknik-teknik untuk menghasilkan lukisan. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi untuk peralihan dia bagi 2 sahaja teknik. Dia bagi 4 teknik sahaja. Okey, seterusnya. Okey, teknik dalam lukisan. Ini dia bagi. Okey, ini dia tunjuk secara ringkas menghasilkan menghasilkan satu lukisan pemandangan. Ada pokok, ini ada sampan, dan ini pun ada pokok, ada sedikit macam rumput lah. Okey, tanah. Okey, teknik contengan ini maksudnya macam tadi, macam teknik silang pangkah tadi, teknik contengan. Okey, lorekan pun sama. Okey, conteng ini macam kalau kita nak buat dekat daun-daun ini. Okey, nak nampakkan daun itu, kalau kita nak lukis betul-betul mengambil masa yang lama. Okey, untuk sebuah lukisan yang kecil macam ni, biasanya untuk daun-daun kita gunakan teknik contengan. Okey, supaya kesan daun itu nampak macam daun kan, dia tak teratur sangat. Okey, kita boleh gunakan teknik contengan untuk nampakkan ni. Okey, semakin tempat yang gelap ini kita banyakkan conteng-conteng. Okey, untuk teknik lorekan, dekat bawah ini tunjuk lorek. Okey, hatching tadi ataupun cross. Okey, dia lebih kurang saja. Ini teknik garisan selari, ada contoh teknik garisan selari yang macam tadi kita belajar. Seterusnya teknik dan proses menghasilkan lukisan daun. Ini adalah contoh step. Okey, ada 4 step. Dia ajar macam mana untuk menghasilkan lukisan daun. Okey, step yang pertama, kita guna garisan dahulu untuk menghasilkan shape. Itu daun punya shape. Daun punya bentuk daun. Dia buat dulu ada bulat, lepas tu atas ni macam segitiga sedikit, dia bentukkan, bawah ni macam love sedikit. Okey, satu garisan tengah. Okey, satu garisan tengah untuk bahagikan antara kiri dan kanan supaya daun ini nampak lebih seimbang. Okey, seterusnya dia untuk proses yang kedua ini dia detailkan lagi. Okay, dia detailkan lagi daun ini, dia tambah tengah ni macam ada urat daun. Okay, tebalkan garisan tengah untuk nampak urat tengah dia. Okay, masuk yang step yang ketiga, dia lagi detail. Step yang ketiga dah tak ada bulat ini. Okay, bulat yang di tengah ini dah tak ada, dia sudah padam. Dia mula letak shading. Okay, dia mula letak teknik garisan tadi, ada cross hatching. Okey, ada teknik silang pangkah tadi. Okey, dah letak ni garisan lorekan bagi menunjukkan terang gelap pada daun tersebut. Dia nak bezakan tempat yang gelap dekat mana. Okey, dia masukkan banyak garisan. Okey, yang keempat lagi dia gelapkan untuk nampakkan daun ini lebih detail. Okey, tambahkan kesan bayang pada daun untuk mendapatkan bentuk yang lebih baik. Ini boleh untuk step terakhir ni, boleh gunakan teknik gosokan. Okey, kita tambah lagi gelap, lepas tu kita guna teknik gosokan, sama ada guna jari ataupun guna daun. Okey, tempat yang nipis, tempat yang halus-halus macam ni, kalau jari kita besar tak dapat nak masuk, boleh gunakan cotton bud. Okey, yang korek telinga itu. Okey, untuk bagi nampak smooth. Okey. Ini aktiviti eksplorasi. Okey, semua dah ada. Okey, cikgu minta hari tu kita dah melukis, nanti kita tengok minggu depan apa yang kita nak melukis, tapi untuk kali ni cikgu minta semua buat latihan pada muka surat 15 ini.
Okey, buat latihan pada muka surat 15 ini, tulis pada satu kertas yang lain, jangan contoh buku teks. Okey, ataupun boleh macam mana, kalau boleh print, yang ni nak print pun boleh, ataupun tulis pada satu kertas yang lain, tulis jawapan dekat atas ni. Lepas tu cikgu minta uploadkan balik. Okey, muat naik balik, upload di Google Classroom. Okey, muka surat 15 sahaja. Okey, untuk cikgu tanda. Okey, ini semua adalah latihan. Okey, untuk cikgu rasa sampai di sini saja kita punya kelas untuk tajuk lukisan ini. Okey, cikgu minta untuk buat latihan pada muka surat 15 sahaja. Okey, 15 saja. Untuk kelas akan datang mungkin cikgu akan buat latihan melukis pula. Okey, hari tu kita dah buat mewarna. Untuk latihan akan datang mungkin cikgu tengok dulu. Cikgu rasa cikgu akan buat latihan melukis. Okey, cikgu akan bagi satu contoh. Okey, itu sahaja untuk minggu ini. Semoga cikgu harapkan semua dapat siapkan latihan pada muka surat 15 ini. Lagi satu, cikgu minta tolong bagi tahu kawan-kawan yang mana yang tak tahu, mungkin tak ada dalam grup Google Classroom. Cikgu minta sangat-sangat untuk bagi tahu, untuk inform. Okey, itu sahaja untuk minggu ini. Cikgu minta maaf kerana lambat update video. Okey, terima kasih semua. Stay safe, siapkan kerja dan rehat. Okey, bye.